Salam sejahtera. Sekarang cikgu akan bincangkan tentang penyelesaian bagi soalan 6 dalam buku modul M4. Jadi untuk contoh ini kamu sendiri boleh rujuk. Sekarang cikgu akan teruskan kepada soalan bahagian A. Okey, untuk bahagian A kamu telah diberikan jadual. Jadi soalan minta kamu gunakan skala 2 cm kepada RM4 pada paksi ufuk dan 2 cm kepada 5 orang murid pada paksi mencancang. Jadi biasanya ramai yang sentiasa lupa apa maksudnya paksi ufuk dan paksi mencancang. Kena ingat, yang ini paksi X. Manakala paksi mencancang ialah paksi Y. Jadi senang kamu nak ingat X, Y. Ya. Okey, jadi sekarang untuk pembinaan OGIF, kita perlu tambahkan satu kelas sebelum 10 hingga 13. Jadi cikgu tambahkan di sini 6 hingga 9. Jadi kamu pastikan selang kelas yang kamu tambah ini mempunyai saiz yang sama seperti kelas-kelas yang diberi dalam jadual. Ya. Okey, jadi sekarang kamu perhatikan untuk kekerapan kita cuma salin balik sahaja daripada jadual di atas, di mana kita tambahkan kekerapan sifar pada kelas yang pertama. Okey, lepas tu sempadan atas seperti biasa untuk kamu rujuk kepada had atas dan tambahkan 0.5, bacaan 0.5 kepada setiap had atas ini. Okey, seterusnya untuk kekerapan longgokan kamu juga tambahkan dengan nilai-nilai kekerapan yang berikutan supaya dapatnya pada akhirnya jumlahnya 33. Jadi untuk penambahan ni tak perlu tunjuklah. Okey, kamu hanya bagi jawapan terus. Baik, jadi seterusnya untuk paksi mencancang iaitu paksi Y, kita tulis sebagai kekerapan longgokan dan kita ikut skala yang diberi iaitu 2 cm kepada 5 orang. Jadi ikut di sini skala dia 2 cm 5 orang. Jadi dalam selang 5, 10 dan seterusnya. Manakala untuk paksi mengufur, kalau kamu perhatikan walaupun dia sebut 2 cm kepada RM4, jangan tulis terus 4, 0, 4, 0, 4, lepas tu 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Okey. Cikgu tak galakkan kamu buat macam ni. Sebab apa? Sebab nanti susah kamu nak tandakan titik-titiknya. Okey. Jadi kamu catat terus dengan menggunakan nilai-nilai sempadan atas. Kalau kamu semak, nilai-nilai sempadan atas ni memang ikut skala seperti mana yang disebut. Kalau kamu tengok di sini, selang setiap nilai-nilai sempadan ni ialah beza sebanyak 4 juga. Okey, beza sebanyak 4. Ya. Maka kita katakan dia juga sebenarnya mengikut skala 2 cm kepada 4 ringgit. Ya. Okey, selangnya masih 4. Jadi maksudnya masih patuh kepada skala yang diberi. Okey. Baik, jadi lepas tu seperti biasalah kamu tandakan setiap titik ikut rujuk nilai sempadan kegerapan longgokan dan sempadan atas. Okey, rujuk sempadan atas dan kegerapan longgokan. Jangan pergi ikut nilai kegerapan. Jadi dapatlah graf bentuk S. Okey. Baik, seterusnya untuk bahagian B, cikgu cuma paparkan jawapan. Okey. Jadi sama jugalah. Yang pentingnya kamu kena tambahkan satu kelas sebelum 13 hingga 15, iaitu 10 hingga 12. Okey, jadi kamu sendiri semak. Pastikan setiap selang kelas ni adalah sama. Ikut nilai sempadan ya. Ini tolak 3. Maka untuk kelas yang kita tambah juga tolak 3. Untuk had atasnya juga sama. Ini beza sebanyak 3. Okey, jadi mesti sama. Baik, jadi untuk kekerapan salin balik sahaja daripada jadual atas. Nilai sempadan atas sendiri buat. Kekerapan longgokan tambah sahaja. Okey, jadi untuk bahagian penambahan ini kamu tak perlu tunjuk. Bagi terus jawapan ini, ya. Okey, jadi seterusnya kita rujuk kepada skala dia untuk paksi ufuk iaitu paksi X ni 2 cm kepada 5 orang. Okey. Jadi jangan pi bubuh yang 5, 10, 15 dan seterusnya. Ini cikgu tak mahu, ya. Okey, buat terus 12.5 paksi mengufuk 3 tahun. Okey, jadi tak mau selang kelas macam tadi nah. Okey, sorry nah cikgu buat silap.
Okey, so kita tak mau 0, 3, 6, 9 macam ini. Ini tidak boleh. Okey, tak mau. Kita buat ikut yang diberi, iaitu 12.5, 15.5, 18.5 dan seterusnya. Beza mereka masih lagi 3. Okey, beza mereka masih lagi 3. Jadi maksudnya masih patuh kepada skala yang diberi. Okey, untuk paksi mencancang barulah kita buat yang 2 cm kepada 5 orang yang ikut gandaan 5. Okey. Jadi dapatlah graf yang bentuk S dengan cantik elok. So pastikan lukiskan graf kamu dalam bentuk lengkung yang cantik, yang licin ya. Maksudnya tak boleh bentuk awan macam ini. Semasa kamu lukis, tak boleh macam ini ataupun sini macam ini. Okey, yang ini tidak boleh. Adalah salah. So make sure dia mesti dalam bentuk S. Okey. Seterusnya untuk soalan 7 pula, kamu dikendaki carikan nilai kuartil pertama, median dan kuartil ketiga daripada graf O'Keeffe. Kemudian kamu perlu juga nyatakan maksud nilai-nilai yang diperoleh. Jadi sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana penyelesaian untuk bahagian A. Okey, jadi kita mulakan dengan kuartil pertama iaitu Q1. Dia pada kedudukan yang 1/4 darab 80. Nilai ke 1/4 darab 80. Ataupun kadang-kadang kamu juga boleh gunakan perkataan cerapan. Okay, kedua-duanya boleh diterima. So, rujuk kepada graf pada kedudukan 20, lepas tu tarik ke bawah. Dapatkan nilai kuartil pertama. Jadi, untuk graf ni dia agak kecil lah. Cikgu akan besarkan supaya kamu boleh nampak dengan lebih jelas. Ya, di sini. Baik, jadi kalau kita besarkan, kamu akan nampak dia sebenarnya pada setengah petak di sini. Kedudukan dia. Okey, jadi kita tengok balik skala dia. Nilai-nilai sempadan atas yang ditunjuk ini dalam urutannya, kalau kamu perhatikan perbezaan sebanyak 100. Perbezaan adalah 100. Jadi maknanya setiap tanda ini mewakili 10 unit. Okey, 10 unit. Jadi kamu tambahlah, tengok berapa petak. Okey, jadi kalau kamu tengok di sini sampai Q1 dia sebenarnya 7.5, 7,5 petak. Okey. Jadi maksudnya iaitu penambahan sebanyak 75. Okey, 70. Jadi kamu boleh tambahkan 199.5 tambah 75, maka dapatlah 274.5. Itu bacaan bagi Q1. Graf sini agak kecil lah, tapi kalau kita guna kertas graf, kita sendiri dapatkan nilai yang jitu. Okey. Baik, jadi sekarang cikgu perkecilkan balik, maka kamu catatlah jawapan dia. Okey, jadi Q1 ialah 274.5. Maka kita nyatakan sebanyak terdapat 20 orang pekerja memperoleh upah kurang daripada atau sama dengan RM274.50. Okey. Untuk Q2 juga sama, nilai yang ke iaitu separuh daripada 80. Jadi nilai yang ke 40. Nilai ke 40 sini. Jadi tarik ke bawah dan baca. Jadi tepat-tepat jatuh pada RM399.50. Maka Q2 nilainya dapat ini. Okey. So penerangannya terdapat 40 orang pekerja yang memperoleh upah kurang daripada atau sama dengan RM399.50. Seterusnya untuk Q3 ialah pada kedudukan ataupun nilai yang ke-3/4 daripada 80. Maka dapatlah nilai yang ke-60. Jadi kita carikan bacaan dia. Okey. Jadi kalau kamu baca dengan betul, dia sepatutnya 484.5. Sekarang cikgu besarkan supaya kamu boleh nampak dengan jelas. Okey. Jadi sekali lagi kamu perhatikan dia sebenarnya jatuh pada setengah petak, kedudukan yang ke setengah petak. Jadi kamu boleh ambil di sinilah. Bacaan 499.5 undur ke belakang. Okey, sebanyak 1,5 petak. Jadi maksudnya bacaannya ialah 15 unit. Okey, sebab tadi kita dah kata satu petak ataupun satu tanda ini mewakili 10.
maka 1/2 petak ialah 15. Jadi kita tolak 499.5 daripada 5. Tolak dengan 15. Okey. Jadi dapatlah jawapan dia. Okey. Jadi ini bacaan dia. Nah. Okey, jadi penerangannya terdapat 60 orang pekerja memperoleh upah kurang daripada atau sama dengan 484.5. Okey, seterusnya untuk bahagian B juga sama. Untuk Q1 iaitu kuartil pertama, iaitu rujuk kepada cerapan ataupun data yang ke 1/4 daripada daripada berapa kita kena rujuk titik maksimum di sini, iaitu pada kekerapan longgokan 100. Maka dapatlah cerapan yang ke 25. Jadi kita kena cari di sini. So sekarang kamu rujuk kepada skala dia. Kalau kamu perhatikan, untuk paksi mencancang ni dia ambil 2 cm 20 unit. Jadi untuk 25 mestilah 2,5 petak sahaja. Okey, naik kepada 20. Naik daripada 20. Jadi tarik dan turun, ya. Jadi dapat di tengah-tengah, betul-betul di tengah antara dua bacaan ini. Jadi tambahkan dua nilai ini, lepas tu bahagi 2. Maka dapatlah 158. Ini titik tengah antara dua nilai sempadan ini. Okey. Jadi kamu kirakan. Baik, seterusnya kita tengok penerangannya. Apa maksudnya ini? Maksudnya terdapat seramai 25 orang pelanggan yang menunggu kurang daripada atau sama dengan 158 minit. Seterusnya untuk kuartil kedua, iaitu cerapan yang ke, kita ambil 100 ni bahagi 2. Maka dapatlah yang ke 50. Jadi di sini. Okey. Jadi bacakan bacaan dia. Baik, jadi untuk bacaannya, kamu tengok sekali lagi. Apakah skala yang terlibat pada paksi ufuk ini? Okey, dua bacaan ini yang berurutan beza sebanyak 5 unit. Jadi maksudnya setiap dua kotak ialah mewakili 1 unit. Okey, jadi kita ada 1, 2, 3. 3 unit. Jadi tambahlah 3 kepada 160.5. Okey, kita tambah. Jadi untuk yang Q2 ini, saya tulis ini, dia sama dengan 160.5 tambah 3. Okey, jadi dapatlah bacaan dia. Jadi kita katakan 50 orang pelanggan menunggu kurang daripada atau sama dengan 163.5 minit. Dan akhir sekali untuk Q3 iaitu cerapan yang ke 3/4 daripada 100. Maka pada cerapan yang ke 75. Okey, jadi sekali lagi tarik, baca dulu kedudukan 75, lepas tu tarik ke kanan dan ke bawah untuk dapatkan bacaan Q3 dia. Jadi bacaan sepatutnya ialah 169 minit. Jadi kita katakan seramai 75 orang pelanggan menunggu masanya kurang daripada atau sama dengan 169 minit. Okey, jadi itu sekian, itu sahaja penerangan untuk soalan 6 dan soalan 7.